بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesihatan yang baik. Allah Subhanahu wa taala berikan kita iman dan juga kita bangkit dalam keadaan fitrah Islam. Dan hari ini Allah SWT berikan kita kesempatan untuk kita berkumpul seketika di masjid ataupun di surau ini, sementara kita mendengar sedikit kisah daripada kisah para sahabat Nabi SAW. Dan sebelum kita mula, tentunya apa yang sedang berlaku selain penderitaan yang dialami oleh masyarakat Rohingya, umat Islam Rohingya, masyarakat Islam di Uyghur di China, antara yang sudah lama dan terus dibelenggu penjajahan dan juga kekejaman adalah masyarakat Palestin. Dan sehari dua ni keadaan agak teruk disebabkan serangan dan juga pengeboman yang berlaku di Gaza. Dan tentu waktu-waktu ini kita melihat betapa hipokritnya dunia, khususnya media-media utama, ketika melaporkan tentang Ukraine, bukan main cakap tentang penjajahan, tentang kesiannya masyarakat awam yang dijajah, dihalau keluar daripada rumah, tapi mereka memejamkan mata terhadap penjara terbesar di dunia, Gaza, yang sudah 80 tahun. Dan kita yang duduk di sini kadang-kadang tak boleh nak appreciate, hari-hari ada masalah air, hari-hari ada masalah bekalan masuk makanan, bekalan minuman masuk keluar, dan terkurung di dalam penjara yang demikian besar, padat. Dan alhamdulillah saya ada kawan-kawan yang pernah masuk dan pernah pergi menghantar bantuan dan sebagainya. Cukup luar biasa bagaimana sekelompok kecil daripada umat ni bertahan 80 tahun ni, masih bertahan, mempertahankan tanah Al-Quds Al-Mubarakah. Moga Allah SWT berikan kemenangan segera, dan moga Allah SWT bukakan pintu-pintu kemenangan daripada umat ini. Dan salah satu tanda keimanan adalah kita rasa sesuatu apabila mereka diserang, mereka dihina, mereka disakiti, kita mesti rasa sesuatu. Kalau tak rasa sesuatu, maksudnya ada masalah yang perlu kita semak. Kenapa kita jadi begitu? Kerana mungkin kemewahan yang melalaikan, atau kita dah fikir ni semua masalah takkan selesai, ni orang Arab gaduh sama dia. Itu semua perangkap-perangkap yang adalah di media masa yang membuatkan kita semakin lama semakin tak kisah. Jadi moga Allah SWT sentiasa kekalkan hati kita ni, cintakan orang-orang yang dizalimi, mempertahankan mereka. Apalagi kita sebagai mukmin mencintai mukmin-mukmin yang lain. Ada hadis Nabi kata, cubit paha kanan, paha kiri pun terasa sakitnya. Jadi hari ini kita nak cerita tentang seorang sahabat Nabi SAW yang sangat agung, yang mana saya sendiri bekerja. Kalau Arba Foundation tu, ARBA tu sebenarnya Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf, dan diinspirasikan daripada nama sahabat ini. Dan sahabat ini antara sahabat yang begitu popular, tapi kadang-kadang dia popular disebabkan perkara yang palsu, yang salah. Nanti ingatkan di hujung nanti saya nak sebut apa yang palsu tu, supaya ramai orang yang kadang-kadang sebut tentang Abdul Rahman bin Auf, dia teringat hadis palsu tu ya, menyebabkan kehidupannya, pengorbanannya, sumbangannya, karakternya tu tidak dipelajari, tidak diambil pengajaran dan inspirasi sepenuhnya. Abdul Rahman bin Auf ni, dia antara orang yang terawal masuk Islam. Nama sebenar dia sebelum dia masuk Islam adalah Abdul Amr, ataupun ada riwayat sirah lain sebut nama dia Abdul Ka'bah. Maksud Abdul Ka'bah, hamba kepada Ka'bah, ataupun sebelum tu disebutkan Abdul Amr, hamba kepada Amr. Tapi Nabi SAW bila Abdul Rahman bin Auf masuk Islam, Nabi SAW menukar nama Abdul Ka'bah tu kepada Abdul Rahman, hamba Allah yang maha pengasih penyayang tu lah.
Rahman, kasih, Rahim. Cuma penting untuk kita sebutkan di sini bahawa Nabi SAW tak tukar semua sahabat yang masuk Islam ni, tak tukar nama dia. Nabi hanya menukar nama sahabat kalau nama tu ada maksud yang tak baik. Sama ada dia bersifat hamba kepada sesuatu, Abdus Syams, hamba matahari, ataupun hamba Kaabah macam ni, ataupun nama dia bermaksud yang negatif. Ada yang nama dia yang sentiasa bersedih, ada yang nama dia memuliakan diri sendiri. So Nabi SAW akan memuliakan diri sendiri tu, meletakkan diri lebih suci daripada orang lain. Tu ada bentuk-bentuk nama yang macam tu. Yang itu sahaja yang Nabi SAW ubah. Kalau kita tengok kebanyakan sahabat, nama mereka sebelum Islam dan selepas Islam sama. Nabi SAW tak tukar. So dalam konteks kat Malaysia ni, ini salah satu kajian yang saya buat waktu masters dulu, implikasi perundangan akibat pemelukan Islam. Jadi saya memang spend masa lah untuk study bab penamaan ni, baca hadis-hadis apa saja fake ruling yang ada berkaitan. So kalau orang beretnik India, agama Hindu, ataupun orang etnik Cina beragama Buddha, Kristian masuk Islam, default dia bukan tukar nama. Dia boleh kekalkan nama dia selama mana nama dia tidak ada maksud yang bertentangan dengan Islam. Yang menariknya untuk kita tekankan juga, walaupun Nabi tukar nama sahabat-sahabat yang kalau nama dia tak baik, Nabi tak pernah tukar nama ayah mereka. So kita punya praktis, kita tukar nama dia dan kita tukar sekali nama ayah dia jadi Abdullah. So itu praktis yang sepatutnya dipersoalkan baliklah, kerana itu mengganggu untuk orang mengesan siapa bapa dia yang sebenar tu, keturunan dia, dan itu semua ada implikasi kepada bagaimana dia di track balik dia punya keturunan tu. So contohnya Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab masuk Islam, Umar, salah satu maksud Umar ni adalah singa. Bahasa Arab ni kaya, singa je ada 500 perkataan. So Umar tu salah satu. Dan bila Umar masuk, Nabi tak tukar jadi Umar bin Abdullah, tak tukar Khattab tu. Walaupun Khattab tu musuh Islam ke, atau Ikrimah ibn Abi Jahal, anak Abu Jahal sendiri masuk Islam, Nabi tak tukar pun panggilan Ikrimah bin Abi Jahal tu, dipanggil demikian. Nama bapa memang tak payah tukar, sebab bukan bapa tu masuk Islam. Yang masuk Islam tu adalah individu tu, dan kalau nama dia ada maksud yang tak baik, barulah ditukar. So Nabi SAW pernah satu ketika, nak cerita sikit bab nama ni, ada seorang sahabat ni nama dia, maksud nama dia tu sedih. Nabi suruh tukar dan dia somehow tak tukar. So dia end up hidup dia dipanggil orang sedih ni, dia hidup penuh dengan kesedihan. So nama ni penting tuan-tuan. Hari ni kita ada di zaman nama ni jadi satu trend pula, yang mana ibu bapa kadang-kadang seolah-olah tak serius sangat bab nama ni. Dibagi nama-nama selebriti yang tak nampak asal usul. Kenapa nama tu diberikan, nama yang ejaannya pelik-pelik, yang panjang-panjang tak cukup kotak kat borang nak isi, nak print IC pun tak cukup ruang. So Nabi SAW sebut, indahkan dan elokkan nama kamu, kerana nanti di hari akhirat kamu akan dipanggil dengan nama-nama kamu ni. So penting nama tu. Dan nama sebenarnya memberi kesan kepada personality seseorang. Nama mempengaruhi sifat dan psikologi dia tentang diri dia tu, memberi kesan. So kalau bagi nama-nama yang ada watak, contoh Umar, contoh Khadijah, dengan dia membesar mengetahui dia dinamakan sempena siapa, benda tu ada kesan kepada karakter dia. So Nabi SAW tukar nama Abdul Kaabah kepada Abdul Rahman. Abdul Rahman ni sejak zaman sebelum Islam lagi, dia ni memang seorang businessman yang kita tanya orang kerja apa, oh saya meniaga kan, ni meniaga. Ini bukan sekadar meniaga biasa. Dia ni kalau buat majalah top 10 Forbes ataupun orang yang paling kaya di Malaysia, dia akan duduk di list top 3 tu. Maksudnya dia super rich. Bisnes-bisnes dia terkenal, hebat dan sangat kaya. So ada satu ketika tu, kita cerita banyak kali dah supaya kita ingat ni, bila moyang Nabi SAW perkenalkan jalan dagang ke Syam dan juga ke Yaman, musim sejuk mereka pergi ke mana? Kalau Mekah tengah sejuk mereka pergi mana? Pergi ke Rom ke pergi ke Syam? Pergi ke Syam ke pergi ke Yaman? Mereka pergi ke Yaman waktu sejuk di Mekah. Waktu Mekah panas mereka akan pergi ke
Mereka pergi ke Syam. Syam lebih sejuk waktu tu. Pergi ke Yaman, Yaman lebih panas sikit daripada Mekah waktu tu. So Abdurrahman bin Auf ni satu hari dia dia pergi berdagang, dia ada business trip di Yaman. So dia waktu di Yaman tu, dia ada dealing dengan seorang orang yang sudah sangat tua, tapi orang tu sangat religious. Apakah agama yang dominan di Yaman waktu tu? Siapa tahu? Ingat tak peristiwa Abrahah datang serang tu? Kan dia nak challenge balik Kaabah ni. Ada Kaabah, so orang datang buat haji, buat perdagangan, so dia nak challenge. Dia bina apa di Mekah, di Yaman? Dia bina apa? Dia bina gereja. Agama yang dominan di Yaman waktu itu adalah agama Nasrani. Dan Abrahah ni sendiri datang daripada Habsyah, tempat Raja Najashi. Najashi agama apa? Kristian. So waktu ni Rom Kristian, Habsyah Kristian, Yaman pun Kristian. Di Madinah ada puak-puak Yahudi. So sebenarnya waktu Islam datang tu, segenap area tu sebenarnya sudah di cover oleh beberapa agama penting yang besar, yang sebelum ni ada Nabi dalam kalangan mereka. Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam. Dan Mekah ni sahaja yang obses dengan penyembahan berhala. Hidup tak ada orang pun nak jajah, sebab tak ada benefit pun kalau jajah dia orang ni. Dan dia orang buat duit dengan penyembahan berhala tu lah. Dia orang commercialize haji tu jadi mesin buat duit. So bila Abdurrahman bin Auf waktu ni dia Abdul Kaabah, dia berada di Yaman, dia berbincang dengan seorang, kalau kita sebut pendeta, tak dinyatakan dengan jelas dia tu pendeta ke tak, tapi dia ni orang yang banyak baca pasal Kristian. Dia tanya, kau dari mana? Dia kata, aku dari Mekah. Bila dia dengar daripada Mekah, mereka sebenarnya ni bukan Yahudi je, Kristian semua ni menanti-nanti bila akan keluar Nabi akhir zaman yang sudah disebutkan dalam kitab-kitab mereka. Dalam Injil dah sebut, dalam Taurat pun dah sebut. Sebab tu Yahudi datang dan settle down di Madinah, sebab dia jangka Nabi tu akan keluar di situ. So semua orang tengah alert dan prepare. Kalau saya nak cerita pasal Waraqah ibn Nawfal, tapi kita cerita lain kali. Waraqah ni kan yang first kali Nabi pergi dengan Khadijah, tanya apa yang berlaku, dan Waraqah bagi tahu, oh inilah dia An-Namus, Jibril yang datang kepada Musa. Even Waraqah tu dia study Kristian, dia study Yahudi, dia tahu akan keluar Nabi akhir zaman di kawasan ini. Sebab tu dia standby dan tunggu. Dan dia sedih bila Nabi datang jumpa dia, dia sudah berada di penghujung usia. Kan dia kata, alangkah baiknya kalau aku masih muda, aku akan perah segala kudrat aku untuk mempertahankan kau dan berjuang untuk engkau, ketika kau akan menghalau kau keluar daripada Mekah. So maksudnya orang sebenarnya dah predict dah, tapi tak tahu siapa dan tak tahu daripada mana dia akan muncul. So bila Abdurrahman pergi jumpa, dia kata, kau daripada Mekah. Dia tanya, kau tahu tak akan keluar Nabi akhir zaman di Mekah? Dia tak tahu timing tu, exactly waktu dia tengah tanya tu, Nabi baru saja mengalami peristiwa di Gua Hira tu. So Abdurrahman jadi curious. Abdurrahman kata, oh interesting, aku akan balik ke Mekah dan aku akan cari. So bila balik semula ke Mekah, first kali Abdurrahman berjumpa dengan siapa? Dia berjumpa dengan kawan baik dia yang juga businessman yang hebat. Tuan rasa siapa nama? Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq, juga businessman yang hebat, yang terkenal. Ni kawan-kawan geng-geng CEO Khazanah, CEO CIMB, naik helikopter pergi makan, minum breakfast dekat Janda Baik. Macam itulah lebih kurang. Ni cerita real ni. Saya pergi kedai kopi kat Janda Baik, dia beritahu, oh yang ni kedai kami ni pagi-pagi CEO Khazanah, CEO ni datang naik heli breakfast kat sini. Saya kata, Masya Allah, breakfast moga Allah bagi kita peluang nanti naik private jet pergi breakfast. InsyaAllah. So bila dia jumpa Abu Bakar, dia tanya, aku pergi Yaman dan aku dengar orang tua ni bagi tahu benda ni. Abu Bakar baru sahaja memeluk Islam 2 hari, fresh lagi. Abu Bakar kan orang yang terawal lepas Khadijah, Ali radhiyallahu an. So Ali tinggal di rumah Nabi, dia tengok berlaku something perubahan, dan next Nabi jumpa Abu Bakar, dan Abu Bakar tanpa sedikit pun ragu-ragu terus masuk Islam. Dan Abu Bakar dah start pergi dan jumpa semua strategik kawan-kawan dia yang penting ni dan Islamkan dia orang. So Abdurrahman ni datang serah diri kat dia ni, tanya, aku dengar ada berita ni. Abu Bakar kata, ya,
Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dialah nabi akhir zaman tu. Dan Abdurrahman bin Auf masuk Islam, dan diceritakan dalam buku-buku sirah dia adalah 8 orang terawal yang memeluk Islam. 8 orang ni paling awal ni kat dunia ni, dia nombor 8. Dia paling awal masuk Islam. So bila dia dah memeluk Islam, dia memeluk Islam ni sebelum Nabi mula buat pertemuan di rumah Arqam ibn Abil Arqam. Rumah ni jadi markas kan. Nabi kumpul, kemudian Nabi buat dakwah tertutup selama berapa tahun? Siapa tahu berapa tahun Nabi dakwah secara senyap? 3 tahun. Selama 3 tahun ni berlaku secara senyap, tetapi yang mungkin kita tak sedar, Quraisy perasan je dakwah ni sedang berjalan, ramai orang masuk Islam. Bulan lepas kita cerita kisah Mus'ab kan, Mus'ab bin Umair masuk Islam. Uthman bin Talha nampak dia, pergi report kat ibu dia, dia kena penjara. So walaupun dakwah sedang berjalan secara tertutup, orang dah mula start torture, seksa, dera kalau ada mana ahli keluarga mereka yang berhenti menyembah berhala atau pergi mengikut Nabi SAW. So Abdul Rahman bin Auf sudah mula dikesan pada peringkat awal tu, dan dia sudah mula diseksa secara tertutup. Waktu tu orang elit dia takkan dera dan seksa depan public, sebab dia orang ada pride. Ini adalah kabilah kita, ni orang besar dalam kalangan kita. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, bukan semua orang yang dijatuhkan hukum di mahkamah digari dan dipakaikan baju oren untuk media boleh ambil gambar. Ada beberapa tokoh berprofil tinggi, sampai saat ini tuan-tuan takkan jumpa gambar dipakai baju oren, digari tangannya. Tuan-tuan takkan nampak. Walaupun dibawa keluar balik daripada penjara. Berbeza dengan yang kecil-kecil ni, yang diikat macam rantai, macam kereta api, duk tarik pergi mahkamah tu, yang tu dia orang treat je macam tu. Tapi high profile is a different way of dealing. So Abdul Rahman bin Auf ni high profile, sehingga nanti kita akan tengok waktu dia nak hijrah, Quraisy bagi tahu, kau nak hijrah, kau hijrah, harta tinggal. Sebab harta Abdul Rahman bin Auf ni kalau bawa keluar daripada Mekah tu, efek GDP Mekah. He is that rich. Dia sangat kaya. Dan dia akan pergi dan tinggalkan semua harta dia. Dia memang tak boleh buat bank transfer pun, tak ada bank. So dia memang akan tinggalkan semua harta dia dan pergi balik, start from scratch. So dia balik, dia join Nabi SAW, dia masuk Islam, dia berada di peringkat awal, sehinggalah ketika tekanan dan seksaan dah semakin berat, Nabi SAW mula explore option untuk hantar umat Islam pergi ke mana? Habsyah. Pergi duduk di Ethiopia ataupun kawasan. Dia bukan exactly Ethiopia, kawasan itulah. Ada yang kata nama negeri tu, negara tu sekarang ni Eritrea ke apa nama dia. Tapi tak apa, yang penting kat situ. Daripada Jeddah boleh naik kapal, boleh sampai ke situ. So Abdul Rahman bin Auf adalah antara orang yang pergi batch terawal hijrah pergi ke Habsyah. Dia migrate. Of course dia punya business kacau, dia meninggalkan lifestyle CEO dia tu sebab dia ikut Nabi SAW. Dia pergi, berlaku satu peristiwa di Mekah, tersebar berita. Ini sama macam Mus'ab bin Umair. Last month kita cerita, dia dengar khabar angin bagi tahu Quraisy dah terima Islam, mereka balik semua. Pakat balik ramai-ramai, sampai di Mekah tengok fake news. Quraisy tak masuk Islam pun ramai-ramai. So sebahagian besar mereka balik semula ke Habsyah. Abdul Rahman bin Auf pun balik semula ke Habsyah. Dan kehidupan di Habsyah sangat susah. Tempatnya tak kenal, bahasanya, makanannya, orangnya. Hidup orang semua pandang pelik. Ini pelarian lah, refugees. Tuan-tuan pernah pergi camp refugees? Atau tuan-tuan tengok orang-orang yang pegang kad UNHCR? Macam mana hidup dia? Dia tak boleh hidup macam kita normal. Dia ada restriction, dia ada halangan dia. So Abdul Rahman bin Auf yang kaya raya ni hidup sekali dengan Mus'ab bin Umair, Ja'far bin Abi Talib, ramai sahabat-sahabat yang duduk di Habsyah. Lepas dia balik sekali, dia pergi semula ke Habsyah, dia tak tahan rindu dengan Nabi SAW. Dia orang yang terawal yang support Nabi SAW. So dia balik semula ke Mekah, dan dia buat hijrah, kemudian pergi ke Madinah. Seketika Nabi SAW bagi tahu dah dapat green light. In between tu ada banyak proses tu. Perjanjian Aqabah pertama, perjanjian Aqabah kedua, Nabi hantar Mus'ab sebelum tu. Kita cerita bulan lepas macam mana Mus'ab pergi transform Madinah jadi hub. Sampai Nabi masuk tu semua orang mencintai dan merindui Nabi. Itu kerja Mus'ab bin Umair. So kemudian
Abdul Rahman bin Auf pun berhijrah ke Madinah. Cuma waktu dia berhijrah ke Madinah yang saya cerita tadi, dia tak dapat bawa sebarang kekayaan di harta dia sama sekali. Dia kena pergi kosong. So bila pergi ke Madinah, salah satu perkara yang Nabi SAW buat di Madinah ialah mu'akhah. Mu'akhah ni adalah memadankan sahabat muhajirin. Muhajirin ni yang berhijrah dengan Ansar. Ansar ni orang yang membantu. So mereka pair kan, dan Nabi sangat genius. Nabi tak pair random je. Oh, masuk-masuk dalam ni, keluar. Kau dapat nombor satu, siapa nombor satu, pair. Tak. Nabi memang buat profiling. So orang yang di pair tu selalunya ada persamaan. Benda yang mereka boleh saling tolong dan grow balik. So disebabkan Abdul Rahman ibn Auf adalah, kita sebut billionaire lah, orang paling kaya daripada muhajirin, Nabi pairkan Abdul Rahman bin Auf ni dengan seorang sahabat Madinah, nama dia Sa'ad ibn Rabi'ah. Sa'ad ibn Rabi'ah. Sa'ad ibn Rabi'ah ni adalah sahabat Ansar yang paling kaya. So yang paling kaya, duduk paling kaya, selalunya dia boleh close deal lah. Dia tahu dah macam mana nak buat duit balik. Sa'ad ibn Rabi'ah ni, ini yang popular kita dengar. Bila dia datang, dia dapat pair dengan Abdul Rahman bin Auf. Dia beritahu dekat Abdul Rahman bin Auf, aku ni orang Ansar yang paling kaya. Aku ada sekian-sekian banyak ladang, sebab Madinah mostly ladang. Dia orang pertanian. Aku ada tanah banyak ni, aku ada rumah, aset banyak ni, dan aku juga ada 2 orang isteri. Dan dia kata, aku boleh split semua ni half. Aku bagi kau separuh. Termasuk kau boleh pilih. Dia bukan pilih mana isteri yang dia tak suka dan bagi. Dia kata, engkau boleh pilih mana antara isteri aku yang kau suka, aku akan ceraikan, tunggu dia habis iddah, kau boleh kahwin dengan dia. Of course Nabi SAW tak suruh, tak bagi arahan macam tu. Tapi nak tunjukkan Ansar showing, I'm willing to go that far. Mereka nak tunjuk, tak ada dalam sejarah dunia mana-mana pelarian diterima, diraikan dan ditawarkan harta tempat tinggal macam tu. Nak bagi tahu Ansar ni, itu kerja Mus'ab bin Umair. Power tak power Mus'ab bin Umair. Dia boleh transform Madinah tu. Bila orang muhajirin datang, mereka terima macam adik-beradik sendiri pun kita tak buat macam tu. Adik-beradik sendiri pun kita takkan offer separuh harta, bergebuk harta lah. Offer ni tak ada. Abdul Rahman bin Auf, tentu dia dengan keadaan tu dia rasa macam rasa malu, segan aku kau sampai macam tu sekali nak offer. Dan disebut satu perkataan yang cukup legend. Abdul Rahman kata kepada Sa'ad bin Rabi'ah, terima kasih, barakallahu fi ahlik wa malik, semoga Allah berkati harta engkau, keluarga engkau, isteri-isteri engkau. Aku tak nak apa-apa daripada kau. Aku nak satu benda je. Dullani ala suq, tunjukkan aku di mana pasar. So ada orang dalam kalangan kita ni, dia ni jenis macam tu, pegang benda dia boleh tukar jadi duit. Otak dia fikir bisnes je. Kita fikir, macam mana kau boleh fikir ni semua benda boleh buat duit ni? Dia tahu otak dia wired untuk buat duit. So dia hanya minta satu request je, tunjukkan aku di mana pasar. Dan waktu tu pasar di Madinah, siapa yang conquer? Yahudi yang conquer. Yahudi yang conquer pasar di Madinah. Dan Abdul Rahman bin Auf ni orang luar. Kalau tuan-tuan biasa berniaga, ada kawasan tak boleh masuk. Ada abang long kawasan jaga. Tengok orang berebut nak dapat tapak pasar malam pun, dia kena lalu dia punya jalan-jalan dia. Dia ada kabel-kabel dia. Bukan senang-senang boleh masuk. Abdul Rahman dengan kompetensi dia, walaupun dia orang baru, dia tunjukkan, bagi tahu, tunjukkan aku kat mana pasar. Dia buat market study sendiri. Dia tengok apa barang yang paling banyak sales, siapa yang datang pasar ni. Itu nak tunjukkan dia punya intelligence. Dan dia start berniaga dengan benda yang paling simple. Dia buat menu-menu yang ada dalam sirah sebut, dia tambah yogurt, yogurt bahasa Melayu apa? Tairu setamil. Yogurt apa? Bahasa Melayu? Semua tak tahu bahasa Melayu dah. Tak ada perkataan lah. Susu basi. Dia campur dengan mentega, dia campur dengan almond sikit, dia buatlah. Jadilah macam-macam menu yang ni. Dia start berniaga dengan benda yang basic, kemudian dia tambah dia punya income. Dia start masuk dalam trading, jual tali unta lah, jual. And then
Orang semua baru je migrate nak settle down ni, nak kenal mana jalan, ini siapa tinggal sini, pasarnya kat mana. Dia dah start buat bisnes. Baru selang beberapa minggu, Nabi nampak Abdul Rahman bin Auf dalam keadaan pakai baju dah smart. Dan orang dulu bila pakai perfume, ada special occasion, ada sambutan-sambutan yang istimewa, perfume tu akan disapu dan nampak menonjol. Kita tak ada, kita pakai perfume tu tak nampak kesan dia kan. Dulu bila pakai perfume tu akan nampak pada baju dan wangi, harum. So Nabi SAW baru nak settle down dan kena ingat konteks dia, Madinah ni bandar yang kotor, airnya berpenyakit. Ramai sahabat Nabi SAW tengah homesick, rindu nak balik Mekah. Ramai yang sakit sebab banyaknya penyakit yang ada waktu tu, sehingga Nabi SAW doa minta penyakit tu dikeluarkan daripada Madinah dan dilempar ke tempat lain. Dan Nabi doa seperti mana Nabi Ibrahim AS berdoa, jadikan Mekah ini, Nabi Ibrahim doa jadikan Mekah ni makmur, selamat semua. Nabi doa untuk Madinah. Sebab tu hari ni tuan-tuan kalau pergi Madinah, dia ada magic dia. Tuan-tuan pun takkan tahu macam mana nak explain. Pergi Madinah dia tenang. Dia macam dunia ni jadi perlahan. Jadi you have every time in the world. Tak ada rushing, tak ada maki hamun, tak ada gaduh, tenang. Itu sebab doa Nabi SAW. So orang tengah struggle ni, Abdul Rahman datang dah berjoli dah. So Nabi tanya, Mahyam ya Abdul Rahman, what's up? Catulah Mahyam ni, tu dia, apa khabar Abdul Rahman? Abdul Rahman kata, aku baru berkahwin. Nabi kata, kahwin? Kau bagi mahar apa? Sebab Nabi punya expectation, ini fasa settle down kot. Tunggulah cerita kahwin tu nanti, belum lagi ni, duit pun tak ada nak makan. Dia kata, aku bagi, dia ada sebut satu ukuran. Para sahabat, para penulis sirah pun tak tulis dengan detail apakah quantification tu. Dia kata dia bagi ni, nuat. Tak tahu nuat ni apa, satu ukuran atau satu blok. Dibagi macam seketul emas. Seketul emas tu diberi sebagai mahar. So Nabi kata, Nabi doakan, barakallah, semoga Allah berkati harta dan keluarga engkau. Dan Nabi sebut, kalau tuan-tuan pernah dengar hadis yang popular, aulim walau bisyah, buatlah walimah walaupun dengan satu ekor kambing. Pernah dengar hadis ni? Tak pernah dengar? Tuan-tuan kena baca supaya orang buat walimah kecil-kecil sikit. Sekarang ni orang buat walimah ambil hutang kan, 50,000, 100,000. Lepas tu sampai ke sudah tak boleh nak bayar. Struggle, kesian. Ini sahabat paling kaya ni. Nabi kata aulim walau bisyah, buatlah walimah, makan-makan walaupun dengan seekor kambing. Dan Nabi tak tanyalah, Ustaz tak jemput. Tak ada. Tak jemput lah, buat kecil kan. So Nabi kemudian doakan dia. Dan Abdul Rahman bin Auf kata, sejak Nabi doakan tu, aku sentuh apa pun jadi duit lah. Sehingga disebut dalam hadis tu, dia kata, kalau aku terbalikkan batu-batu kat Madinah tu pun, bawah tu ada duit emas atau duit perak. Nak bagi tahu Allah bukakan pintu rezeki untuk Abdul Rahman bin Auf. Luar biasa. Dan itu sebenarnya ada power of doa tu. Kita kadang-kadang terlalu, sekarang ni culture orang berlumba nak jadi kaya kan. Lepas tu dia claim self-made millionaire, self-made entrepreneur. Apa dia yang self-made ni? Sombong betul, self-made. Hang Nafas pun tak self-made. Apa lagi yang lain-lain. Sebab tu bila sebut zakat tu, ada sebagian ulama sebut, zakat tu kalau kita nak justify, Allah bagi segala climate ni, kesihatan kau, Allah minta bagi 2.5%, bagi pun bukan kepada Allah, bagi pada orang miskin. Tapi orang sombong tak nak bayar. Dia ingat dia self-made, dia ada semua access dan authority kepada resources yang dia ada. So Abdul Rahman berkahwin. Dan Abdul Rahman bin Auf bila dia kaya raya, tentu dia busy buat business, trading, pergi travel. Dia tak pernah kata kat Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, aku fokus business je, aku bagi funding, perang ni aku tak join lah. Perang ni is not my level. Aku corporate life. Perang ni bawa sahabat-sahabat yang mungkin dia tak ada kerja ke tak." Abdul Rahman bin Auf menyertai semua peperangan dengan Nabi SAW. Perang Badar disertai, perang Uhud, sampai cedera ada 20
luka besar pada Abdul Rahman bin Auf, sehingga selepas perang Uhud tu Abdul Rahman berjalan agak tempang sebab dia punya kecederaan yang dia alami waktu dalam peperangan Uhud. Dan Abdul Rahman bin Auf ni tentu banyak nak diceritakan tentang Abdul Rahman bin Auf. Salah satu kelebihan dia yang paling outstanding berbanding semua sahabat yang lain adalah dialah satu-satunya sahabat yang Nabi SAW pernah solat di belakangnya, sujud bersama. Maksudnya dia imam kepada siapa? Dia imam kepada Rasulullah SAW. Macam mana peristiwa itu berlaku? Ketika mereka pergi ke Tabuk. Kena bagi cerita konteks ni. Tabuk ni peperangan yang dipanggil dalam Quran pun Jaishul Usra, peperangan yang sangat susah. Waktu tu Madinah kemarau, orang semua tengah tak ada duit, dan waktu tu sebenarnya musim menuai. Kalaupun adalah apa yang mereka boleh dapat, waktu tu lah sepatutnya nak kena menuai. Tapi Nabi SAW keluarkan arahan, kita semua kena pergi ke Tabuk. Ada musuh daripada Rom nak serang. Itulah ketika berlakunya peristiwa ada 3 orang sahabat Nabi yang tertinggal tu sebab terleka. Ka'ab bin Malik, Hilal dan juga Murarah. Ini 3 orang sahabat yang dia ditangguh-tangguh sampai terlepas lah. Kemudian berlaku peristiwa Nabi balik, kemudian mereka diboykot kan. Nabi tak jawab salam, tak berniaga. Itu ada peristiwa lain, nanti kita cerita waktu kita sampai di situ. Tapi waktu perang Tabuk ni Nabi buat fundraising sebab nak ramai sahabat tak boleh nak ikut, tak ada kenderaan, tak ada kecukupan, harta tengah susah waktu tengah kemarau, ekonomi tengah krisis. Abdul Rahman bin Auf adalah orang yang datang dan bagi apa saja yang dia ada waktu tu. Sehingga Umar Al-Khattab, ada riwayat kata dia sangka, oi, Abdul Rahman ni ada buat dosa ke sampai macam ni sekali nak tebus. Dia ingat sampai macam tu. Sebab dia bagi, dia sponsor orang naik kuda, unta semua ikut pergi Tabuk. So waktu mereka sedang berada di Tabuk, Tabuk ni adalah peperangan yang tak berlaku peperangan. Tidak ada pertembungan antara tentera di Tabuk. Mereka tunggu Rom tak datang. So ada satu pagi tu mereka bangun subuh, mereka dapati Nabi SAW tak ada di kemah. Mereka tunggu, sikit lagi nak waktu syuruk. Kita memang bangun waktu syuruk, tapi ini lain. Mereka tunggu daripada waktu subuh tu. Dan mereka kata, mana Nabi ni? Dan mereka kata, kita solat je lah dulu. So dalam kalangan sahabat tu, yang mereka tolak jadi imam tu adalah Abdul Rahman bin Auf. Sebab dia memang senior, dia sangat dihormati. So dia sedang solat dengan Nabi, dia tengah solat mengimamkan jemaah waktu tu. Nabi SAW balik daripada satu tempat. Nabi balik dan Nabi masuk rakaat kedua, Allahu Akbar. Orang semua dah cemas dah. Mana boleh imamkan Nabi? Nabi lah imam kita. So semua orang dah buat bising. Subhanallah, macam kita. Subhanallah, apa benda. Tapi Nabi bagi isyarat, diam, continue solat. Dan bila habis solat tu, bayangkan perasaan Abdul Rahman bin Auf, dia pandang belakang, dia tengok Nabi ada dekat belakang dia. Nabi kata, ahsantum, kamu telah berbuat yang bagus, yang terbaik. So dia ada satu kelebihan yang para sahabat lain tak dapat kelebihan tu, kecuali Abu Bakar As-Siddiq sebelum Nabi wafat. Itu pun ada perselisihan ulama bahawa Nabi diri di sebelah Abu Bakar, tapi Abu Bakar ni membesarkan takbir Nabi sebab Nabi waktu dah sakit, Nabi duduk. So dia tolong kuatkan suara, tapi imamnya Nabi. So Abdul Rahman bin Auf sahaja yang ada peluang, Nabi SAW solat dan bersujud dengan arahan dan takbir daripada dia. Dan ada satu hadis Nabi SAW, hadis ni lemah, tapi para ulama bincang bagi tahu maksudnya itu logik dan boleh diterima bahawa semua Nabi sebelum mereka wafat, mereka akan solat bermakmumkan orang yang paling soleh ataupun orang yang sangat soleh dalam kalangan. Tentulah Nabi solat tu, Abdul Rahman ibn Auf tu orang yang soleh. So itu satu peristiwa yang memberikan kelebihan luar biasa lah kepada Abdul Rahman ibn Auf. Dan ketika Nabi SAW wafat, sebelum Nabi SAW wafat, Nabi pernah sebut kepada isteri-isteri Nabi SAW bahawa nanti setelah aku wafat, orang yang paling benar dan paling soleh yang akan menjaga kalian. Orang yang paling benar dan paling soleh yang akan menjaga kalian.
Dan orang yang menjaga semua isteri-isteri Nabi SAW setelah Nabi wafat adalah Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman yang bayar semua allowance setiap bulan, dan bila isteri-isteri Nabi SAW nak travel, dan dia juga mendapat mandat untuk bawa isteri-isteri Nabi SAW untuk pergi mengerjakan haji daripada Madinah ke Mekah, dan dia orang yang sponsor. Dan dalam riwayat sirah sebut, of course dia dapat kelebihan untuk bawa isteri-isteri Nabi SAW, Ummul Mukminin, ibu-ibu kita. Isteri-isteri Nabi adalah ibu-ibu para orang-orang yang beriman. Dia akan belanja, dia tak pakailah Pro 2 ni semua, tak. Dia pakai kereta yang, dia pakai unta yang mahal, letak tempat duduk yang cushion, yang sebab para isteri Nabi SAW ni tak boleh dilihat mereka. Mereka akan sentiasa dibawa di dalam satu macam bentuk kelambu macam tu, tutup. So tempat duduk tu, tempat semua Abdul Rahman bin Auf yang sponsor, yang dia jaga semula. So dia sangat dikenali dengan kepemurahan dia, sehingga disebut oleh para sahabat, di Madinah tu tidak ada satu rumah pun yang tak pernah merasa kebaikan dan kepemurahan harta Abdul Rahman bin Auf. Tak ada satu rumah pun yang tak pernah rasa. Bahkan mereka bahagi kepada 3. 1/3 daripada mereka yang ada hutang dengan orang lain, Abdul Rahman bin Auf tolong bayarkan. 1/3 lagi orang hutang dengan dia, dia halalkan. 1/3 lagi orang yang susah diberikan supply dan bantuan. Semua rumah di Madinah merasai kepemurahan Abdul Rahman bin Auf. Sehingga satu hari Aisyah radhiyallahu anha sedang duduk di rumahnya. Rumah Aisyah di mana? Di Madinah di mana? Di makam Rasulullah SAW. Itulah rumah Aisyah radhiyallahu anha, sebelah masjid Nabi SAW. Actually bukan sebelah pun. Kalau ini rumah, buka tirai itu masjid lah. Dia connected dengan masjid Nabi SAW. Satu hari orang di Madinah tengah buat urusan macam biasa, tiba-tiba bergegar Madinah. Madinah bergegar, berdebu. Orang semua ingat Madinah diserang secara tiba-tiba. Bayang orang semua chaos lah. Apa ni? Sekali orang duk tengok, rupanya tenang-tenang. Kenapa Madinah bergegar? Sebab barang-barang dagang Abdul Rahman bin Auf daripada Syam sedang masuk ke kota Madinah. Sebanyak 700 ekor unta, penuh, loaded. Sehingga Aisyah keluar dan melihat, sejauh mata memandang, barang-barang ni masuk. Segala macam barang, gandum, pakaian, minyak wangi, kayu-kayan, semua-semua ni. So Aisyah radhiyallahu anha sebut satu hal, dia kata, moga Allah SWT rahmati, berkati Abdul Rahman bin Auf. Dan dia mengulang semula, disebut satu hadis yang Nabi pernah sebut, bahawa Abdul Rahman bin Auf akan dapat minum daripada telaga ataupun sungai Salsabil di dalam syurga. Itu special untuk dia. Dan bila Aisyah sebut hal tersebut, dan ada orang sampaikan kepada Abdul Rahman bin Auf, dia kata, Aisyah Ummul Mukminin bagi tahu, dia doakan kau dan dia sebut tentang kau akan minum dari Salsabil. Abdul Rahman jadi tersentuh, dan dia lebih mengimpikan syurga dan akhirat tu. Dia datang jumpa Aisyah, wahai Aisyah, ketahuilah semua 700 ekor unta tu aku infakkan kepada umat ni, dan dibuat pengumuman semua orang boleh pergi dan ambil saja apa yang nak. Dan orang semua pergi ambil. Jadi pesta lah seluruh Madinah tu, ambil je apa yang mereka nak daripada caravan, ataupun kita panggil apa, kargo lah. Bayangkan kapal kargo masuk kat Port Klang tu, lepas tu YB kata pergi ambil je semua pun dia nak. Lebih kurang macam tu lah. Subhanallah, luar biasa kekayaan dan kepemurahan. Tapi dia sendiri, dia hidup macam orang tak boleh kenal dia bagi orang kaya. Disebutkan dalam sirah, kalau dia duduk dengan pekerja-pekerja dia, orang tak tahu mana satu pekerja, mana satu dia. Simple man. Saya dulu pernah waktu pergi ke Singapura, ayah saya lah cerita. Tuan-tuan pernah dengar Mustafa Center kat Singapura ni? Dia lah shopping mall yang paling besar lah di Singapura. Dan dia bermula dengan kedai runcit, kemudian dia ambil satu kedai, dan sekarang ni dia lah the biggest mall di Singapura. Dan ada satu orang tua ni akan selalu duduk minum kopi dekat warung, macam gerai kopi depan tu, pakai selipar Jepun, pakai t-shirt biasa. Orang tak tahu dia siapa. Rupanya dia lah owner the entire corporation tu. Dia lah pemilik tu. Dan orang
tegur dia, sembang dia tanpa tahu dia adalah owner tu. Macam ni tuan-tuan tengok bank Islam kan. Sekarang ni ada menara bank Islam. Itu kan ada Masjid Haji Dadaboy. Itu adalah tanah wakaf yang bernilai jutaan ringgit di tengah-tengah bintang emas Kuala Lumpur tu. Owner dia tinggal dalam satu bilik sewa di Jalan Masjid India. Kat tempat Masjid India tu kan ada tempat pekerja-pekerja asing tinggal atas tu kan. Owner tu tinggal kat situ. Dia meninggal kat situ. Orang tak tahu pun. Bila dia wafat baru tahu. Bila dia meninggal tengok tanah wakaf dia. Sekarang Bank Islam dengan kerjasama Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan buat menara, dan semua sewa daripada menara tu pergi membantu orang-orang miskin di banyak tempat. Kawan tu meninggal dan enjoy lah dia punya pahala yang terus mengalir. Pada ketika hidup dia tak flex kekayaan dia. Dia tak kata, excuse me, awak panggil saya siapa? Datuk Seri. Tak ada dia punya protokol apa semua. Orang ingat dia orang biasa. Bahkan dia sentiasa mengingatkan diri dia tentang dunia ini bukan tujuannya. Dia sendiri dalam hadis riwayat Imam Bukhari diceritakan satu hari dia berpuasa, tuan-tuan. Puasa dan dihidangkan juadah berbuka puasa. Kita kalau juadah buka puasa macam ni, kita punya meja kita tu luar biasa kan. Ayam percik, kambing bakar, segala macam lah. Ini orang paling kaya ni di Madinah ni. Kita boleh expect lah pekerja-pekerja dia masak lah yang special-special juga dan dihidangkan. Tapi bila dihidangkan, dia menyebut, dulu Mus'ab ibn Umair lagi baik daripada aku. Tapi dia meninggal dalam keadaan kain kafan pun tak cukup untuk mengkafankan dia. Hamzah lebih baik daripada aku. Dia mati syahid di Uhud dan tak ada kain untuk mengkafankan dia. Kemudian disebut Nabi SAW seumur hidup Nabi tak pernah makan kenyang dengan juadah yang sehebat ini. Dia menangis, dia kata, aku bimbang kalau Allah mendahulukan nikmat di dunia dan aku tak dapat bahagian daripada akhirat. Dan dia akan menangis mengenangkan sahabat-sahabat yang telah wafat lebih daripada itu dan hidup mereka susah. Dan memang Nabi SAW pesan pada para sahabat pun, akan datang selepas ni zaman, harta akan datang. Dan Nabi bimbang ketika zaman itu datang. Nabi kata, aku tak takutkan kefakiran untuk kamu, tapi aku takutkan limpahan harta. Sebab limpahan harta lebih susah, tuan-tuan. Lebih susah kita nak handle. Sekejap je kita dah tengok berapa ramai dah, termasuk diri kita sendiri. Mungkin kita dulu lain, sekarang kita lain. Cara kita fikir, cara kita beranggapan tentang orang lain, cara kita menganggap diri kita sendiri bila masuk duit ni. Bila banyak ni, bukan semua orang boleh jadi macam Abdul Rahman bin Auf. Duit tu tetap di tangan, tak bagi masuk ke dalam hati. Dan ada hadis yang palsu yang saya sebut tadi, adalah ketika orang menyebut, didakwa Nabi SAW sebut, tapi ini bukan Nabi sebut. Dikatakan dalam kalangan para sahabat, Abdul Rahman bin Auf akan merangkak masuk ke dalam syurga. Tuan-tuan pernah dengar? Itu hadis palsu, tak betul. Siapa dia merangkak masuk syurga pula? Seluruh Madinah merasai kepemurahan dia. Dia menjaga isteri-isteri Nabi SAW, sponsor mereka, jaga kebajikan mereka. Bukan ketika dia hidup saja, ketika dia meninggal dunia, Abdul Rahman bin Auf menulis wasiat, semua sahabat yang pernah sertai perang Badar dapat sekian-sekian. Semua isteri Nabi SAW dapat sekian-sekian. Aisyah ketika menerima duit penuh dengan beg emas ni, dia tanya, ni siapa bagi ni? Ni daripada harta yang diwasiatkan oleh Abdul Rahman bin Auf untuk isteri-isteri Nabi. Takkan orang macam tu merangkak masuk ke dalam syurga. Dia adalah salah seorang sahabat yang dijanjikan syurga. Dalam 10 orang yang top tu, dia adalah salah seorang yang dijanjikan syurga. Dan antara perkara-perkara yang diingat tentang Abdul Rahman bin Auf adalah ketika berlakunya pandemik. Waktu baru ni pandemik, tuan-tuan perasan kita banyak ceramah cerita tentang Umar Al-Khattab pergi ke Syam. Umar Al-Khattab nak masuk ke Syam, Syam waktu tu tengah ada ta'un. Dan Umar nak masuk, ada seorang sahabat bagi tahu, Abdul Rahman bin Auf lah bagi tahu, aku mendengar Nabi SAW sebut, kalau kamu berada di tempat yang dilanda wabak, jangan keluar, dan orang di luar jangan masuk. Basically dia bagi ruling on quarantine tu lah, tanpa ada scientific research. Waktu tu Nabi SAW sebut lah bahawa bila ada wabak, orang di dalam tu jangan keluar dan orang yang di luar jangan masuk. Dan ada seorang sahabat beritahu, wahai Umar, kau nak lari daripada satu, engkau nak lawan dengan takdir Allah SWT, as if kau kena masuk lah.
Tapi Umar kata, aku lari daripada satu takdir kepada satu takdir. So, keputusan aku ni menentukan aku ada pilihan untuk aku buat. Kalau aku tak masuk, aku taklah ditakdirkan kena wabak tu. Aku pilih untuk tidak kena. So dia mengambil pandangan, dan itu bermula daripada apa yang Abdul Rahman bin Auf sebutkan waktu tu. Okay, tentu kalau bincang tentang takdir ni, dia memang pening sikit. Sebab tu para sahabat pun bila bincang, Nabi kata jangan bincang dalam-dalam sangat, sebab dia akan jadi pening. Itu antara perkara yang tidak diberikan akses kepada akal fikiran kita. Macam mana nak, sebab benda tu dalam tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sepanjang kehidupan Abdul Rahman bin Auf, sebab dia kaya, dan waktu tu salah satu bentuk social net adalah kalau ada orang yang jadi janda, para sahabat ni akan cepat-cepat kahwin mereka bila dah habis iddah, supaya semua anak-anak yatim yang ada di bawah jagaan ibu tu akan mendapat perlindungan, dan ada ayah, figure ayah yang akan menjaga urusan. So Abdul Rahman bin Auf tentunya dalam satu masa dia ada 4 orang isteri, tapi sepanjang hayat dia ada 16 orang isteri. Faham ke? Maksudnya dalam satu masa 4 je, tapi sepanjang perjalanan waktu tu disebabkan meninggal ke apa semua, dia pernah ada 16 orang isteri. 16 orang isteri dan 25 orang anak. 25 orang anak. Siapa yang bercita-cita boleh usaha untuk kaya lah seperti Abdul Rahman bin Auf, jadi pemurah, tolong, dan itulah kehidupan dan legacy dia. Sehingga dia pernah ditawarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha untuk engkau dimakamkan di sebelah makam Abu Bakar, Umar dan juga Nabi SAW, tapi dia rendah diri, dia kata aku tak layak, aku tak nak terima tawaran ini, dan dia tidak dimakamkan di sebelah tu. Cuma ada satu peristiwa yang ini agak political sikit. Bila Nabi SAW wafat, tentunya Abu Bakar menjadi khalifah, kemudian Umar menjadi khalifah. Bila Umar menjadi khalifah, sebelum Umar wafat, Umar Al-Khattab lantik 6 orang syura member. 6 orang ni akan buat keputusan siapa yang menjadi khalifah selepas Umar. Sebenarnya semua orang rasa macam Abdul Rahman bin Auf lah, Nabi solat belakang dia kot, dia buat semua ni untuk Madinah kot. Kalau kita berada di tempat tu, kita dah kata dah akulah, siapa lagi korang duk fikir, akulah next president, next prime minister dan sebagainya. Tapi Abdul Rahman bin Auf yang chair meeting tu, dia buat semua aturan supaya dia tak dapat jadi khalifah. Dan prosesnya panjang, dia ada macam mana dia orang cut off 3 people, and then ada consultation berlaku secara personal, tapi akhirnya dilantik Uthman ibn Affan. Dan bila Uthman ibn Affan menjadi khalifah, dia telah menulis satu wasiat. Dia beritahu, selepas aku mati, yang menggantikan aku ialah Abdul Rahman bin Auf. Pegawai yang duduk kat office ni tahu, dia pergi jumpa dengan Abdul Rahman bin Auf dengan excited. Abdul Rahman, kau tahu tak berita gembira, Uthman bin Affan dah tulis nama kau sebagai orang yang akan menggantikan selepas dia wafat. Tuan-tuan rasa Abdul Rahman bin Auf buat apa? Panggil jamuan kesyukuran? Dia doa, ya Allah, matikan aku sebelum Uthman bin Affan. Matikan aku sebelum Uthman bin Affan. Sebab kalau Uthman bin Affan mati, dia mungkin kena, so wasiat kan. Dia minta Allah matikan dia, dan betul-betul Allah meninggal. Allah matikan Abdul Rahman bin Auf pada era pemerintahan Uthman ibn Affan pada usia 75 tahun. Dan selepas dia wafat, orang keluarkan dia punya wasiat-wasiat tu, orang semua tenganga lah tengok. Wasiat dia bukan hanya untuk ahli keluarga dia, tapi untuk isteri-isteri Nabi, ahli peperangan Badar yang masih ada, dan orang-orang Islam di Madinah, semua tu ada bahagian yang mereka dapat. Dan itulah orang kaya yang dikenang dalam sirah Nabi SAW. Dan penting untuk kita clearkan nama Abdul Rahman bin Auf daripada anggapan-anggapan yang macam tadi, dia akan merangkak lah, dia akan paling lambat masuk ke syurga sebab nak dihitung harta dia sangat banyak. Itu tidak benar. Itu tidak benar. Jadi moga Allah SWT bantu kita daripada melihat kehidupan Uthman ibn Affan ini. Untuk satu, kita melihat ada orang yang diberikan kelebihan yang macam tu, dan kelebihan kita ni berbeza-beza.
Gunakan kelebihan itu untuk Islam. Bukan semua orang kena jadi kaya dan dermawan. Kadang-kadang kita baca sirah, kita ingat semua sahabat macam ni. Tak. Hanya 3-4 orang sahabat yang level ni. Uthman bin Affan, Abu Bakar, Umar, Abdul Rahman bin Auf. Ramai sahabat sebenarnya, mereka tak ada harta banyak macam ni. Tapi mereka menyumbang dengan apa yang mereka ada. Kekuatan-kekuatan yang mereka ada. Ada yang orang macam Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid ni sebenarnya ada kisah menarik dengan Abdul Rahman bin Auf ni. Ketika Khalid, saya ambil sikit masa, saya janji tadi 145, dah terlajak dah, sebelum 150. Khalid Al-Walid pernah, ketika dia baru masuk Islam, dia baru je masuk Islam 2 bulan, Nabi dah hantar dia pergi perang dah, jadi pedang Allah SWT. Cuma berlaku satu peristiwa, ketika mereka menawan satu kabilah ni, dia masuk Islam, dia kata dah kami masuk Islam. Tapi Khalid Al-Walid ni tak percaya. Dan Khalid Al-Walid ada history dengan kabilah ni. Dia pergi bunuh juga orang yang cakap dah masuk. Bila balik kat Nabi SAW, Nabi SAW kata, "Ya Allah, aku berlepas diri daripada apa yang Khalid buat ni. Aku tak bagi arahan ini." Kemudian berlaku ketegangan. Abdul Rahman bin Auf kata, "Engkau sebenarnya, mereka dah masuk Islam, kau tetap bunuh sebab engkau ada dendam yang kau simpannya." So kemudian Khalid Al-Walid, kita boleh faham lah, mereka manusia, dan ini berlaku depan Nabi SAW. Khalid Al-Walid menggunakan perkataan yang tak elok tuju kepada Abdul Rahman bin Auf. So it's a heated situation, gaduh lah, kira macam bertengkar. Ketika Nabi SAW mendengar Khalid menyebut perkataan yang tak baik tentang Abdul Rahman bin Auf, ketika itu Nabi Muhammad sebut SAW, "Jangan hina sahabat aku." Kalaupun, itu sebenarnya bukan hanya kepada Khalid, kepada kita semua, kalaupun kamu infakkan sebesar gunung Uhud, tidak akan menyamai segenggam infak yang mereka berikan. So Nabi SAW letakkan, don't cross the line. Dan orang ni waktu tu adalah Abdul Rahman bin Auf. It's a special position dan Nabi sangat respect, dan Nabi SAW mengajar kita jangan hina, jangan bercakap yang tak baik tentang mana-mana sahabat Nabi SAW. Kerana ada ajaran-ajaran yang tertentu ni, dia menghina sahabat, bahkan mengkafirkan sahabat. Don't cross the line. Jangan get to that kind of situation. So mungkin itu saja. Kalau ada soalan mungkin tak ada. Kita pun dah masa dah 1:50. Semoga Allah SWT campakkan ke dalam hati kita kecintaan kepada Nabi SAW dan para sahabat, dan kita belajar kisah para sahabat ni untuk juga menguatkan kecintaan kita kepada mereka dan mengambil inspirasi. Semoga hidup kita juga banyak sumbangannya seperti mana Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu an. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.